Okay, so hari ni kita akan masuk bab baru iaitu bab 10 kimia dalam perubatan dan kesihatan. Okay, ada berapa orang ni? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang. 5 ke? 6. 5. Baik. Apa? Bukan ni ada Ilham ke tadi? Tak apa. Dia putus kot. Lepas tu dia masuk balik lah. Okay, jadi kita tengok dulu. Untuk 10.1 perubatan tradisional, perubatan moden dan perubatan komplementari. Okey, tiga jenis perubatan ni, kalau awak nak tengok buku teks awak muka surat 204 buka buku teks lah muka surat 204. Okey, untuk 10.1 perubatan tradisional, perubatan moden dan perubatan komplementari. Tiga kaedah perubatan, tiga tu lah. Moden, tradisional, komplementari. Apa dia tradisional dulu? Okay, tradisional ialah perubatan menggunakan tumbuhan, haiwan dan bahan semula jadi yang diaplikasikan secara khusus maupun gabungan bagi diagnosis dan merawat penyakit. Maksudnya, dia guna untuk kesan dulu penyakit ke apa kan, ataupun untuk rawat penyakit tu. So kita guna apa dalam perubatan tradisional? Kita gunakan tumbuhan, herba lah biasanya, ubat-ubatan herba tu, haiwan ataupun bahan semula jadi yang lain yang diaplikasikan khas untuk kita nak detect penyakit ke apa, diagnosis penyakit apa seseorang tu dapat, ataupun nak rawat penyakit tu. Tapi dia guna bahan-bahan semula jadi yang tak ada langsung melibatkan bahan kimia. So kita kata sebagai perubatan tradisional. Lepas tu disebabkan oleh dalam Malaysia ni ada pelbagai kaum, Melayu, India, Cina, lepas tu kat Sabah Sarawak kan dia ada banyak kaum, Iban, Bidayuh semua-semua tu lah. Jadi setiap kaum yang ada kat Malaysia ni dia ada cara tersendiri dia menggunakan tumbuhan, haiwan dan bahan semula jadi ni untuk melakukan diagnosis ataupun rawat pesakit. So dia depends pada kaum tu sendiri, tak sama. Antara Cina dengan Melayu pun beza. India cara dia lain. So dia ada perbezaan di situ dari segi kaum. Okay. Dan apa ciri-ciri perubatan tradisional ni? Perubatan tradisional ni biasanya kos rawatan dia rendah, murah je. Kenapa? Sebab dia datang kita ambil dia daripada tumbuh-tumbuhan. Kebanyakannya daripada tumbuh-tumbuhan lah. Herba-herba cari dekat dalam hutan kan. Jumpa ataupun tak payah cari dalam hutan pun ada banyak dah sekarang. Ataupun yang ada dekat pokok-pokok yang ada dekat sekeliling kita kan. So itu dia menyebabkan harga dia murah berbanding dengan rawatan moden. Okey, lepas tu rawatan menggunakan bahan semula jadi daripada tumbuhan dan haiwan. So ada dekat sekeliling kita saja tanpa apa-apa melibatkan bahan kimia lah yang manusia buat. Okey, keberkesanan rawatannya perlahan dah sikit sebab dia guna bahan semula jadi dan dia ambil masa yang lama untuk sembuh. Okey, lepas tu perawatan tradisional ni diwarisi dan diamalkan secara turun-menurun daripada tok nenek kita lagi. Tok kita royak ke nenek kita royak ke mak kita royak ke kita. Dan kita mungkin akan royak ke anak-anak kita. Diwarisi dan diamalkan secara turun-menurun lah. Okey, pembuktian keberkesanan secara pengalaman. Dan ia diwarisi tu sebab apa? Oh dulu kalau kena air panah, bubuh gini. Bubuh kicap. Kicap tu daripada ataupun apa kalau katalah luka tampal daun sirih ke apa kan. So daripada dulu jadi mak kita royak. Tok kita buat gitu ke dia jadi. Jadi dia pun buat macam tu ke awak. So dia keberkesanan dia tu adalah melalui pengalaman. Bukan penyiasatan saintifik. Bukan dia buat kajian secara medikal ke tak ada. Daripada mulut ke mulut, daripada pengalaman-pengalaman dia orang yang dulu-dulu. Orang-orang tua kita. So diwariskan kepada kita. Lepas tu kita pun mungkin akan apply benda tu kepada anak-anak kita. Okey, contohlah ni kan. Dalam buku teks pun ada. Tapi yang ni lah. Saya punya slide dulu tu kan. Penyakit kalau jerawat. Penyakit kulit lah ni maksudnya. Rawatan tradisional je lendir lidah buaya kan. Pokok lidah buaya tu. Kalau ada bisul, rawat luka, disentri, darah tinggi. Bawang putih sama ada tumbuk-tumbuk letak dekat situ ke. Ataupun hidu ke, makan ke kan.
buat jadi ke apa kan. Lepas tu kalau angin ataupun kurap, guna kunyit hidup, tumbuk-tumbuk dengan garam kan, tampal. Bisul, daun setawa. Daun yang apa, kalau kita ambil simpan dalam buku tu, dia boleh ada keluar anak-anak yang kecil. Tu daun setawa lah kalau siapa tak kenal. Okey, lepas tu hilangkan ketuat, pokok mengkudu. Okey, batung pula, batuk, selsema dengan melecur, guna madu. Yang ini yang selalu gunalah madu kan. Okey, lepas tu dalam textbook awak dia ada ni. So, apa dia ubat? Ialah dadah atau bahan yang diambil untuk mengawal kesihatan, merawat atau mencegah penyakit. Yang ini ubat ni adalah uh, rawatan moden. Untuk ubat tradisional pula, dia ada ubat kimia kan, yang tu biasa dadah lah. Okey, kalau ubat yang tradisional tu dia adalah ubat yang kita dapat daripada sumber-sumber jadi. Dan sumber jadi tu apa? Mungkin tumbuhan, mungkin juga haiwan. Okey, dan dia tak proses pun. Kita ambil guna terus kan. Kalau kita proses pun kita mesin-mesin gitu je. Tumbuk-tumbuk kan. Dia tak ada dibuat apa diproses secara kimia. Dadah ni ubat moden ni dia daripada pokok juga. Pokok kan? Pokok apa dah? Tak ingat nama. Allah Akbar. Kuat. Orang kata sekarang ramai orang tanam juga tu. Pokok daun ganja tu pokok apa eh? Tak ingat. Alah. Adakah orang duk tanam pula sekarang kat rumah pokok tu? Pokok tu Daun ketum. pokok apa? Pokok daun ketum. Pokok daun ketum tu betul semula jadi. Tapi bila dia proses secara kimia, dicampur entah apa-apa tadi jadi dadah. Kalau ambil dia saja, kita tumbuk-tumbuk je ke kita minum air dia tu, dia tak jadi dadah. Tapi dengan syarat lah, dalam kuantiti yang sedikit. Kalau awak tanam benda tu berhektar, yang tu orang akan kata nak buat dadah lah tu. Kalau awak tanam sepokok je kat rumah, takkanlah polis nak tangkap kan. Sebab mungkin awak nak ambil sikit je daun dia ke buat apa-apa kan sebagai ubat tradisional. Tapi bila dia proses apa tu secara kimia, dalam kuantiti yang banyak, daun ketum tu dia dah jadi dadah. Lepas tu campur pula dengan bahan-bahan kimia moden, dah jadi dadah moden yang lagi teruk daripada zaman dulu punya dadah. Tu bahayanya. Okey, so saya tadi dah ada bagi slide kan, contoh kan. Yang ni dalam textbook awak ni, lendir lidah buaya. Ni pokok lidah buaya kalau awak tak kenal. Lendiran daripada daunnya disapu pada kulit untuk mengurangkan kesakitan kulit akibat selaran matahari atau terkena benda panas. So, dalam buku teks awak lah ni cakap. Okey, ginseng ni saya dah sebut pasal akar-akar kayu tadi kan. So, akar-akar kayu ni, ginseng ni, herba yang popular digunakan dalam perubatan tradisional Cina. Cina banyak guna ni untuk memelihara kesihatan badan. Dia rebus, dia buat sup. Lepas tu dia minum air ni kan. Lepas tu kita ada halia. Yang halia ni untuk melegakan bengkak dan sengal-sengal pada badan serta menghilangkan angin dalam badan. Kita tumbuk, kita mesin ni, kita minum buat dengan air susu, orang minum susu halia. Ataupun apa tu kita masak dia dengan apa saya tak ingat. Ada orang ajar. Halia campur madu ke. Rebus-rebus buat minum. Nak suruh keluar angin katanya. Okay. Nak suruh tak sakit-sakit badan kan. Lepas tu, tengoklah dia ada. Benda ni diwarisi secara turun. Dan sekarang sebab pada internet orang share banyak benda-benda ni. Yang secara tradisional ni. Lagi-lagi time COVID ni sebab adanya nampak dengan jelas siapa yang anti vaksin dengan tak anti vaksin kan. Yang anti vaksin tak semuanya berkaitan dengan ubat tradisional ni lah. Dia akan post kan. Semua. Dan dia akan bagi tahu keburukan semua berkaitan dengan perubatan moden sekarang ni. Dan dia akan suruh kita apply perubatan tradisional. Okey, kalau tanya pendapat saya, dua-dua ubat ni boleh digunakan. Jangan tinggal terus ubatan tradisional, tapi jangan tolak pula perubatan moden. Sebab ada benda yang kita tak boleh rawat dengan ubatan tradisional, ada benda yang kita terpaksa gunakan perubatan moden. Sebab perubatan tradisional tak boleh buat. Ada benda tu kalau awak guna terlalu banyak perubatan moden, mungkin dia akan bagi kesan yang tak elok pula pada kita. So kita boleh tukar kepada ubat-ubat tradisional ni. So kita kena campur lah. Jangan, kalau benda lain kita boleh combine, takkanlah dalam benda macam ni kita tak boleh combine. Takkanlah disebabkan kita wabak COVID-19 ni tak ada penghujungnya.
Mungkin orang tu tak apa, dia tak ada masalah apa-apa. Kesianlah dekat orang lain. Takkan sampai bila kita nak berkurung dalam rumah, tak buat kerja, tak ni, awak belajar. Awak sekurang-kurangnya boleh membaca. Budak yang daripada tahun lepas, darjah 1 ataupun dekat 6 tahun yang tengah nak start baca, berapa ramai yang tak boleh membaca kerana tak boleh pergi sekolah. Ha. Jadi jangan disebabkan oleh kita, orang lain susah. Jangan disebabkan kita memberi impak yang tak elok kepada orang lain. Kita kalau tak boleh bagi kebaikan, tak boleh apa? Tak boleh tolong orang, tak boleh bagi kebaikan kepada orang, jangan kita jadi masalah kepada orang. Tu saya lah, saya tak tahulah kamu macam mana. Kalau kita tak boleh tolong orang, tak boleh buat kebaikan, jangan kita jadi penyebab kepada keburukan ataupun kemudaratan. Kita tak apa, kita-kita sajalah. Jangan sampai kita menyusahkan orang. Sama juga dalam family awak. Kalau awak tak boleh nak tolong family awak, awak jangan buat awak tu jadi beban kepada family awak. Sekurang-kurangnya kita hidup, kita boleh jaga diri kita sendiri. Kalau kita boleh tolong mak ayah kita, itu bagus sangat. Banyak pahala kita dapat. Tapi jangan sampai awak terjebak dengan benda-benda yang tak elok, yang akan menjadikan yang akan memalukan, membeban, awak jadi beban kepada family awak. Tak nak macam tu. Macam saya cakap lah, jangan kita, kalau kita tak boleh bagi kebaikan, jangan kita jadi beban kepada benda lain ataupun kepada masyarakat kita. Habis-habis pun kepada keluarga kita lah sekurang-kurangnya. Jangan kita jadi punca kepada benda-benda yang tak elok. Itulah. So, ni pun sama. Dalam kita memilih antara tiga ni kan, kita boleh combine. Tak salah kita combine. Jangan tolak semuanya 100%. Traditional ke, perubatan moden ke, atau contemporary. Jangan tolak semua 100%. Kita ambil, kita ada akal, Allah bagi kita fikiran untuk memilih yang mana yang terbaik setelah kita timbangkan. Itu pentingnya pertimbangan, itu pentingnya menggunakan akal. Jangan terima bulat-bulat semua benda, analisis baik buruk kepada kita dan keluarga kita. Itu paling penting. So kat sini, kita ada pokok bunga raya sama baik kan. Okey, daun pokok bunga raya ni boleh melegakan sakit kepala dan merawat masalah keguguran rambut. Lepas tu kita ada kulnina. Nampak macam kayu manis kan? Tapi bukanlah. Sini kulnina. Kulit pokok Cinchona species digunakan untuk membuat ubat penyakit malaria. Okey, lepas tu kita ada kita ada apa tu, bunga cengkeh. Bunga cengkeh boleh guna untuk uh, rawat gigi lah, sakit gigi kan. Sekarang takut nak pergi klinik gigi, ubat pun dah habis, boleh try. Letak bunga cengkeh tu, letak dekat tempat gigi kita yang sakit atau berlubang. Bolehlah tahan, ataupun awak tengah malam tiba-tiba sakit gigi, ubat habis, nak buat macam mana? Terah letak bunga cengkeh. Jadi insya-Allah, sebab dia berangin juga. Okay, kalau tak pun gosok gigi lah. Kena gosok lah gigi dulu. Lepas tu taruhlah bunga cengkeh tu, insya-Allah. Boleh. Lepas tu pagi esok pergilah klinik gigi kan. Tak ada arah lah. Kalau rosak kuat kena cabut. Okay. Next adalah perubatan moden. Apa dia perubatan moden? Perubatan moden merujuk kepada campuran seni merawat pelbagai bidang ilmu sains yang mempunyai hubungan secara langsung dengan sains kesihatan dan bioperubatan, melibatkan bidang klinikal, penyelidikan perubatan dan pembedahan dalam mengubati penyakit dan merawat kecederaan. Okey, so apa ciri-ciri dia? Inilah ciri-ciri perubatan moden. Kos rawatan mahal lah sebab guna ubat-ubatan moden kan, ataupun mungkin guna pembedahan, atau mungkin guna laser. Semua itu memerlukan duit yang banyak lah, kos yang banyak sebab kita guna mesin, kita guna bahan kimia semua kan. So rawatan menggunakan ubat-ubat sintetik. Ubat-ubatan sintetik ni apa? Ubat yang manusia buat. Manusia yang hasilkannya. Bukan 100% secara semula jadi. Ataupun dia ambil yang semula jadi, dicampur. So dia dah jadi sintetik buatan manusia. Bukan lagi 100% semula jadi macam tradisional tadilah. Okey, menggunakan kaedah moden seperti pembedahan, rawatan laser dan radioterapi. Yang ni lebih kepada mungkin nak rawat kanser lah ni. Rawatan laser dan radioterapi. Okay, rawatannya adalah lebih berkesan dan lebih cepat. Memang cepat lah. Tapi mungkin ada kesan yang berbahaya lah kalau guna radioterapi tu. Okey, ataupun kalau kita guna kemoterapi kan, bahan kimia dibagi ubat yang masuk dekat dalam badan pesakit kanser tu banyak dan kepekatan dia tinggi. Itu yang menyebabkan pesakit kanser dia dapat kesan yang tak lebih, dia adalah dapat kesan-kesan side effect dia. Yang macam gugur rambut apa semua tu kan. Sebab
kepekatan dia sangat tinggi. Kemoterapi tu rawatan secara kimia lah, chemical, bahan kimia. Dia masuk, bukan makan ubat tau, dia masuk ubat cecair tu ikut salur darah. Itu kemoterapi. Dan kalau awak nak tahulah, kebanyakan pesakit kanser dia mati bukan sebab kanser tau. Dia sebab tak tahan dengan rawatan dia tu. Kena masuk dalam terowong radioterapi, kena buat kemoterapi, sakit semua tu. Kalau bedah pun sakit. Tak tahan dengan sakit yang ditanggung sebenarnya. Memang betul lah sebab kanser tu banyak dekat dalam badan kan. So dia akan melemahkan orang tu. Tapi kalau tak buang, kanser tu lagi memudaratkan, memang akan mati juga. Bila dia usaha untuk buang benda tu pun sama. Dia jadi ada kesan-kesan side effect dia. So nak kurangkan kesan side effect tu, orang tu sendiri kena kuat sebenarnya. Dia kena lawan minda dia. Kalau minda dia kata sakit apa semua, ikut area, ikut hati, lagilah dia mudah untuk down dan mungkin akan lagi cepat. Tu kalau dia kuat, minda dia kuat, semangat dia kuat, maka dia boleh lawan penyakit tu. Itu pentingnya minda yang kuat kat sini. Dan kita boleh nak kuatkan minda tu, yang complementary tu. Ada satu lagi kan perawatan yang kita akan tengok kejap lagi, rawatan secara complementary tu sangat penting untuk merawat pesakit kanser. Sebab ubat yang kita guna ni kuat, sebab tu dia kesan, dia memang akan lebih berkesan, tetapi side effect dia tu yang akan membuatkan pesakit kanser tu rasa lemah semangat, rasa dah tak larat sebab dia sakit. Dia sakit sebab kanser, sakit sebab ubat yang digunakan tu. Pembedahan ke apa, radioterapi, laser kan. So kita ada satu lagi perawatan, iaitu rawatan secara komplementari tu untuk melengkapkan perubatan moden kita ni. Sebab pesakit kanser ni psikologi dia sangat lemah. Nak betulkan balik mind dia, sebab lah takut kan kalau kena kanser ni, na'udzubillah lah. Nak menerima hakikat tu satu hal dah. Dan dia ada banyak stage. Kalau stage awal terima penyakit tu, orang tu mungkin kuat lagi semangat dia. Tapi kalau dia tahu-tahu dah teruk, memang dia akan down sangat-sangat. Dan nak set balik mind dia tu supaya positif tu bukan senang. Sebab tu dia ada rawatan secara komplementari tu. Okey, lepas tu kita tengok pembuktian keberkesanannya secara klinikal lah. Contoh, vaksin kan. Yang tu kan perubatan moden lah tu. Yang itu pencegahan. Bukan merawat, yang tu dari segi pencegahan. Tapi guna perubatan moden. Okey, yang tu dia nak buat tu, dia dah test secara klinikal. Maksudnya dia test atas manusia. Dia ada 3 step. Penghasilan. Lepas tu dia test kepada haiwan. Haiwan ni dia cari yang hampir mirip kepada manusia, iaitu macam tikus contoh. Test kepada tikus. Tikus settle. Itu test makmal lah tu kat tikus. Lepas tu dia akan ambil sekelompok orang, manusia, beberapa, kalau macam Pfizer dia buat dekat Amerika kan. So dia akan test dekat beberapa, dalam 100 orang ke 1000 orang rakyat dia yang volunteer untuk jadi subjek untuk testing ni. So itu testing kepada manusia. Settle testing kepada manusia, dia pun dapat result secara klinikal. Gini. Ubat pun sama. Nak buat ubat tu, syarikat-syarikat ubat tu macam tu. Dia kena test dulu, dia dapat, okey, kat mana ni kan. Dapatlah ubat dia tu, dah buat, dapat ubat. Okey, lepas tu, dia kena test kepada haiwan dulu. Itu ujian makmal dia panggil. Ujian makmal itu biasa memang guna tikus. Memang tikus tu dipelihara untuk buat benda tu tau. Tikus putih ni, bukan tikus rumah awak yang hitam, yang muncung panjang tu, yang bau, lalu pun bau busuk dah. Tak, bukan. Dia ada tikus makmal. Tikus makmal ni tikus putih. Dia memang kurang busuk sikit, bersih sikit lah. Dan lepas je ujian makmal tu dengan tikus berjaya, dia akan test kepada manusia. Bila ujian kepada manusia tu, okey, lebih membawa kepada kebaikan daripada keburukan. So, kebaikan mengatasi keburukan dan baru dia boleh apply. Dia pun dapat sijil pengiktirafan, okey, selamat digunakan kepada manusia. Jadi, dia pun bagi kepada manusia. Yang keberkesanan sebenarnya apabila di-apply kepada manusia yang ramai. Sebab dia test sikit je. Sebab tu macam Pfizer, vaksin Pfizer, dia test kepada rakyat Amerika. Berapa orang? 100, 1000. Okey, Eropah kan, dia ada juga vaksin dia. Okey, yang Sinovac, yang China.
AV apa AstraZeneca tu kata saya Eropah ke mana. Apa yang tu lah. So dia test tu kepada manusia, orang-orang dekat negara dia je. So keberkesanan tu mungkin tak sama kepada Malaysia kalau guna Pfizer. Kemungkinan sama, kemungkinan tak sama tu pun ada. Keberkesanan yang dikata 95% Pfizer tu bagus kan. Boleh melawan jangkitan. Boleh mencegah jangkitan. Tapi itu dia guna pada 100 atau 1,000 orang. Bila dia apply kepada penduduk dalam satu-satu buah negara tu, kita tak tahu. Bila dah guna pada orang, ubat ke ataupun vaksin, baru kita tahu. Baru kita boleh dapat, okey, keberkesanan dia berapa. Cuma itu dia punya step lah. Ujian klinikal tu mesti telah dibuktikan. Baru dia boleh apply kepada manusia. Setelah makmal settle, manusia, sekelompok manusia settle, then baru dia akan bagi kepada manusia. Sebab dia dah dibuktikan kepada keberkesanan secara klinikal lah. Baru kita boleh guna ubat-ubatan tersebut. Okay, boleh Waktu pasal ubat tradisional lah, ubat moden. Banyak ke? Banyak lah contoh-contoh dia. Ni suntikan vaksin untuk pencegahan. Nampak ke? Bukan warna macam tak nampak je. Dan kecil kan. Okey, so ni kan, suntikan vaksin, pencegahan lah. Macam saya cakap tadi. Lepas tu kita ada suntikan anti-serum. Suntikan anti-serum ni macam kalau awak kena paku bekarat, main-main bola, Ilham main-main bola. Tak payahlah bagi nama Ilham. Bagi nama Ahmad main bola. Ahmad main bola dia tak pakai kasut. Lepas tu dekat padang dia tu rupa-rupanya ada besi bekarat. Pijak, luka. Okey, luka tu sepatutnya kena pergi selalu klinik. Klinik doktor akan cocok anti-serum jenis ATT, anti-tetanus. Sebab dia takut ada bakteria pada paku bekarat tadi, besi bekarat tadi yang akan menyebabkan kancing gigi ataupun sawan kepada orang yang luka. So dia kena pergi cocok cepat-cepat. Okey, dan lepas tu anti-serum ni kalau vaksin dia cocok sekali, 2 kali kan. Anti-serum ni lepas 6 bulan kena pula paku, kena balik. Sebab dia tak kekal lama anti-serum. Vaksin dia kekal lama dekat dalam badan. Cuma dia ada banyak suntikan lah, booster tu yang macam vaksin 2 kali kan sekarang kan. Suntikan pertama naik sikit je antibody untuk lawan penyakit. Lepas tu dia kena suntik kali kedua untuk tingkatkan lagi. Dengar kata kalau Pfizer tu sampai 3 kali sebab dia nak meningkatkan lagi penghasilan antibody yang kekal dekat dalam badan kita. Kalau antibody tu dah kekal dalam badan, kita terdedah kepada virus COVID pun insya-Allah tak terkena. Ataupun kalau lah ditakdirkan kena, tidak kuat efek COVID tu dengan orang yang tak ambil langsung suntikan vaksin. Dan kamu semua yang lahir di Malaysia ni memang lahir-lahir je kalau diregister di klinik, mana-mana klinik di Malaysia ni, awak memang dah dapat vaksin daripada first day dilahirkan. BCG tu adalah salah satu contoh vaksin. Semua bayi yang lahir di Malaysia di klinik Malaysia, kalau lahir dalam kereta pun bawa pergi klinik bawa pergi klinik, doktor akan cocok. Dia tak tanya pun, boleh ke nak cocok ni BCG. Sebab apa dia kena lapor dekat klinik? Sebab kalau dia tak lapor kat klinik, anak tu nanti tak boleh nak buat sijil surat beranak. Banyak lagi masalah. So dia kena lapor dekat klinik. Bila dia lapor dekat klinik kelahiran, doktor memang akan cocok dua terus vaksin. Vaksin pertama adalah BCG. Vaksin kedua adalah hepatitis. BCG dos pertama hari pertama dilahirkan. Hepatitis B dos pertama hari pertama dilahirkan. Dos kedua BCG awak darjah 6. Kalau awak ingat balik, awak pernah kena cocok dekat sekolah rendah. Sebelah darjah 6 ke darjah 1 sekarang. Kalau saya dulu darjah 6 kena cocok. Lepas tu dia akan timbul lah. BCG tu memang dia ada parut. Jadi kan, semua rakyat Malaysia yang ada BCG, semua orang yang ada BCG, bukti BCG tu kan, itu adalah rakyat Malaysia. Sebab negara kita, dia ada dia punya jadual imunisasi daripada hari pertama dilahirkan. So kalau lah ada tiba-tiba jumpa katalah mayat kan, lepas tu nak tengok warga negara Malaysia ke bukan. Dia akan check ada tak parut BCG.
Sebab parut BCG ni paling-paling dia kena ada satu. Kenapa? Sebab bila beranak je di Malaysia, kita lapor kelahiran, memang dia akan suntik dengan BCG. Dia tak tanya pun nak suntik tak nak suntik dekat bayi tu. Tak ada. Mak bapak anti vaksin ke, tak anti vaksin ke, dia beranak je kat hospital, kerajaan, swasta, dia akan cocok yang pertama tu. Lepas tu bila dah besar tu lah baru mak bapak hepatitis B dia pertama dengan BCG dia pertama memang akan cocok. Okay, lepas tu barulah mak bapak bawa mari ikut jadual imunisasi Malaysia kan, KKM Malaysia. Bawa mari cocok, lepas 3 bulan cocok pula dos kedua hepatitis B, lepas 6 bulan cocok pula dos ketiga hepatitis B, sampai 3 dos tau hepatitis B tu. Untuk mencegah kita daripada terkena penyakit hepatitis B. Kalau BCG tu nak cegah kita daripada kena batuk kering. Batuk kering tu apa? Tuberkulosis ataupun nama lagi dia TB. Tapi disebabkan sekarang di Malaysia ramai warga asing masuk tau. TB tu dah ada balik dalam rakyat Malaysia. Padahal dulu hampir tak ada. Kenapa? Sebab rakyat Malaysia lahir-lahir dia memang dah kena suntik. Lepas tu bila dia sekolah je, dia akan disuntik pula untuk melengkapkan vaksinasi dia tu untuk supaya antibodi dekat dalam badan tu cukup untuk mencegah jangkitan penyakit TB. Sebab TB batuk kering ni boleh sampai mati tau. Sebab dia serang peparu. Lepas tu ada lagi penyakit nama kau aku tak ingat. Alamak, tak ingat. Penyakit yang dia serang peparu juga. Sampai zaman dulu orang yang kena tu, kalau awak tengok sekarang COVID kan dia letak dekat dalam plastik. Macam plastik kan, orang kena COVID tu kan. Dekat hospital kan, plastik jernih tu kan. Dia sambung oksigen kan. Perasan tak? Ada kat Malaysia lah, dekat negara lain dia sambung oksigen. Orang duduk dalam tu. Dia nak bantu sebab nak bagi oksigen yang cukup kepada pesakit COVID. Okey, zaman dulu, saya tak ingat nama penyakit gapo. Dia guna paru-paru besi. Kepala kat luar, badan duduk dekat dalam macam plastik tu tapi dengan besi. Sebab peparu dia tu tak cukup kuat untuk faham tu. Tapi selepas kita jumpa vaksin untuk cegah penyakit tu, tapi saya tak ingat lah nama penyakit tu. Hampir tak ada dah di dunia ni orang yang kena penyakit tu. Sehinggalah munculnya golongan anti vaksin. Ada balik. Dulu mak bapak tak tahu apa-apa. Doktor suruh pergi cocok, pergi aja cocok. Sekarang sebab canggih-manggih sangat dengan internet, ramai yang tak nak pula dengan vaksinasi. Ikutlah, awak fikirlah sendiri mana yang terbaik. Macam saya cakap tadi, kita fikir yang mana yang terbaik untuk kita dan orang-orang di sekeliling kita. Okay, lepas tu kita ada antibiotik lah. Antibiotik ni ubat yang awak selalu dapat bila pergi klinik. Anti kulat ni, kalau ada gatal-gatal, panau, ataupun apa dah nama penyakit gatal satu lagi tu. Panau dengan apa yang merah-merah, nama apa? Panau putih, merah-merah tu. Apa dah merah-merah? Alah lupa. Apa? Kurap. Kan gatal-gatal lagi awak garu lagi besar lingkaran dia tu. Kurap tu pun pergi klinik, doktor akan bagi krim anti kulat. Kalaulah krim tu tak jadi, makin besar, doktor tetap akan bagi ubat antibiotik untuk awak makan bersama-sama dengan krim tu. Barulah mungkin kurap tu akan berhenti. Okey, lepas tu kita ada ubat sintetik. Ubat sintetik ni ubat lah macam ubat demam, paracetamol, ubat batuk, ubat sesama. Itu ubat sintetik lah. Kalau diambil secara berlebihan, dia akan jadi dadah lah. Kalau diambil ikut preskripsi doktor, dia jadi ubat. Okey, lepas tu kita ada radioterapi. Awak dah jumpa perkataan radioterapi ni waktu kita belajar pasal isotop kan. So radioterapi adalah rawatan menggunakan gelombang sinar gamma untuk membunuh sel kanser biasanya. Okey, dan last sekali adalah pembedahan. Pembedahan ni adalah option yang terakhir yang doktor terpaksa buat sekiranya kawasan yang dijangkiti ke atau apa-apa tu terlalu teruk dan tak boleh dirawat. Kalau duduk dekat dalam badan lagi membawa kemudaratan. So dia akan buat pembedahan, buang benda tu. Ataupun kalau boleh ganti, tukar, taruh benda lain ke, kan. Dia akan buatlah benda tu. Kalau tidak, macam contoh, patah tangan kan, tangan patah. So, kalau dekat tulang besar, tak payah buat pembedahan. Sebab
pasang je benda tu kan, lama-lama dalam beberapa bulan dia akan sambung balik. Okay, kalau tulang kecil macam dekat sendi, kat pergelangan tangan tu, kalau patah dekat situ, yang tu kena buat pembedahan sebab kena masukkan skru. Sebab skru yang tu berfungsi untuk kita boleh gerak-gerak-gerak. Kalau kita tak masuk skru, tangan awak tu akan sengal, sentiasa sakit dan tak boleh bergerak seperti biasa balik lah. Dan dia akan jadi lambat lagi nak dia punya tu. Tu kalau contoh patah lah, saya bagi contoh patah. Banyak lah lagi contoh-contoh pembedahan. Saya rasa semua orang tahu kalau contoh pembedahan ni. Okey, ini dia punya penerangan lah. Saya dah terang dah sebenarnya. Vaksin tu apa, suntikan vaksin kata individu yang sihat di mana vaksin mengandungi patogen yang mati atau dilemahkan untuk merangsang badan menghasilkan antibodi bagi mencegah jangkitan sesuatu penyakit. Yang ini dah glamour sangat-sangat dah ni. Pasal vaksin ni saya rasa semua orang patut tahulah vaksin tu apa. Terutama sekali musim pandemik ni kan. Okey, lepas tu kita ada penggunaan antibiotik tadi lah. Antibiotik tu saya lupa nak bagi tahu tadi, dia adalah dibuat daripada fulat. Dan juga bakteria. So digunakan untuk merawat penyakit yang disebabkan oleh bakteria. Kalaulah penyakit itu disebabkan oleh virus, ingat ni saya cakap nanti di kata 5 awak akan jumpa balik. Tiada ubat yang boleh merawat penyakit yang disebabkan oleh virus. That's why orang yang kena AIDS tak ada ubat sampai sekarang. Orang yang kena COVID, dia bagi ubat tu, ubat untuk rawat sesama, apa semua tu tahu. Dia tak ada ubat untuk bunuh virus COVID tu. Sebab tu susahnya nak matikan benda yang disebabkan oleh virus ni. Dia tak ada ubat yang boleh bunuh dia. Dia cuma apply ubat-ubat untuk mengurangkan simptom. Sesak nafas, sesama, batuk. Sesama biasa pun sama lah macam virus COVID tu. Cuma COVID tu lagi kuat saja. Dia punya kesan. Bukan kuat sikit, kuat sangat-sangat sampai boleh menyebabkan kematian. Sesama biasa, tak. Dia cuma ganggu sekejap dalam masa seminggu, 2 minggu. Kalau tak makan ubat pun, dia akan sembuh dengan sendirinya. Itu sesama biasa, batuk biasa. Tapi doktor bagi juga ubat batuk, ubat sesama, dia nak kurangkan. Awak batuk kok banyak kali kan, nak kurangkan tu. Kau tidak lagi sakit. Dada awak semua. Nak kurangkan daripada hidung awak terus berair. So dia bagi ubat untuk mengurangkan benda tu. Tapi dia tak ada ubat boleh bunuh virus sesama tu. Sama dah sampai sekarang. Itu masalah. Sama juga dengan denggi. Denggi virus. Sampai sekarang tak ada ubat yang boleh rawat penyakit denggi. Apa yang doktor buat adalah bila buat pergi klinik, dia akan bagi ubat untuk meningkatkan platelet darah. Sebab virus demam denggi, dia akan serang sistem peredaran darah bahagian platelet tu. Dia makin kurang. Dan benda tu bahaya kepada manusia. Cecair dalam darah kita kurang. Jadi apa doktor buat, dia akan masuk air. Masuk air untuk banyakkan balik bilangan platelet tu. Kalau rendah, baru dia bagi masuk hospital. Kalaulah tak rendah, dia suruh awak buat kat rumah je. Buat apa? Minum banyak-banyak air. Okey, lepas ataupun 100 plus sebab dia nak suruh seimbang. Sama banyak balik. Itu je sebenarnya. Memang tak ada ubat untuk penyakit yang disebabkan oleh virus. Sehingga sekarang. Sampai bila-bila pun mungkin takkan ada ubat. Apa yang doktor bagi adalah ubat untuk mengurangkan simptom. Simptom tu apa? Kalau batuk sesama dia tu. Nak bunuh virus tu memang takkan ada. Antibiotik pula ubat bahan kimia yang digunakan untuk membunuh bakteria. Okay, kalau penyakit tu disebabkan oleh bakteria, contoh TB TB tu batuk kering. Punca dia adalah bakteria tuberkulosis. Okey, bakteria ada ubat. Antibiotik boleh membunuh bakteria penyebab TB. Tapi sebab TB tu penyakit yang agak kuat, batuk kering tu, nak apply antibiotik tu dia ambil masa lebih daripada setahun. Ada ambil masa sampai 3 tahun kena makan ubat antibiotik tu baru boleh bunuh bakteria sepenuhnya, bakteria penyebab penyakit TB. Nak bagi tahu awak lah. Sebab tu kes TB tu kes yang kuat, bakteria kuat. Jadi ada ubat untuk bunuh bakteria. Tapi kalau virus tak ada ubat. Sebab tu kita guna pencegahan dia adalah vaksin. Kenapa pula TB tu ada vaksin dia, BCG. Padahal TB tu penyakit disebabkan oleh bakteria ada ubat. Okey, disebabkan mudahnya TB itu merebak. Sama macam COVID-19, dia merebak hanya melalui udara. So terlalu banyak, senang. Batuk orang ada dekat, okey kena. Ataupun tak payah batuk pun. Bercakap lebih daripada 20 minit dalam ruang yang tertutup.
Boleh kena. Okay. Tu tak kira lagi titisan-titisan air yang jatuh dekat atas meja ke gapo ke waktu jumpa. Tak jumpa. Orang mari lepas tu. Boleh kena. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh titisan droplet ni atau dalam udara ataupun air ni sangat mudah menjangkiti. Sebab itulah dia kena ada vaksin. Sebab itulah COVID-19 juga dibuat vaksin. Satu sebab dia virus, satu lagi dia sangat mudah untuk menjangkiti. Tapi tak ada lagi vaksin yang bukan tak nak buat tapi tidaklah drastik vaksin untuk demam denggi. Kenapa? Sebab demam denggi dia boleh kawal dengan vektor. Pengawalan vektor sebenarnya. Macam apa vektor dia? Nyamuk. So kalau kita boleh bunuh lingkaran nyamuk, kita boleh elak kena demam denggi. Jadi dia tidak sekuat itu untuk menghasilkan vaksin. Ada yang cuba untuk hasilkan vaksin. Susah juga nak buat dia kan. Tapi sebab cara jangkitan dia tu tidak semudah batuk dan sesama. Sebab itulah buat-buat tapi tak ada lagi sampai sekarang yang betul-betul okey. Dan tak ada orang gesa manalah. Dia lain dengan macam contoh COVID-19 tu. Okey, penggunaan anti-serum saya dah bagi tahu tadi. Penggunaan anti-kulat saya dah bagi tahu tadi. Digunakan untuk merawat penyakit disebabkan oleh kulat. Dua je lah sebenarnya. Panau dan juga kurak tadi. Okay, penggunaan anti-serum mengandungi serum yang mengandungi antibody yang diekstrak daripada haiwan. Yang ni contoh macam saya cakap tadi lah, ATT, anti-tetanus. Dapat main mana tu antibody untuk lawan kancing gigi tu? Dapat daripada kuda. Kuda yang dah kena sawan, kita ambil antibody dalam badan dia, kita ekstrak dan masuk dalam makmal sesuai untuk manusia. So kalau lah orang terkena, cocok. Jadi satu kan, ada kat sini adalah anti-venom. Yang ini untuk haiwan-haiwan yang berbisa. Ambil bisa haiwan tu, dia buatlah, dia modified dekat dalam makmal untuk lawan kalau kena patukan ular ke, kena tebuan ke, dia ada. Dia panggil anti-venom. Anti-toxic macam itulah. Untuk lawan racun yang dihasilkan oleh haiwan kalau kena gigit dengan haiwan-haiwan yang berbisa. Okey, lepas tu kita ada penggunaan ubat sintetik lah. Ni ubat biasalah macam ubat paracetamol, ubat demam, panadol semua tu kan. So, sejenis dadah yang dibuat untuk tujuan rawatan boleh menghalang pertumbuhan atau membunuh patogen tersebut lah. Ini pembedahan langkah terakhir dibuat untuk merawat pesakit dengan membuang organ yang dijangkiti oleh patogen tersebut. Macam saya cakap tadi, radioterapi. Kaedah rawatan yang menggunakan sinaran gamma dari bahan radioaktif untuk membunuh sel yang dijangkiti patogen. Yang ni pun saya dah bagi tahu tadi. Okey, apa dia perubatan komplementari? Okey, perubatan komplementari adalah kepelbagaian kaedah dalam penjagaan kesihatan. Salah je. Kesihatan yang berasal daripada pelbagai bentuk budaya sejak zaman berzaman. Maksudnya turun-temurun juga tapi dia combine rawatan moden, rawatan tradisional, macam mana cakap awak? Dia kaedah dalam penjagaan kesihatan. Contoh macam mak ibu yang baru lepas bersalin kan, lepas melahirkan anak, dia ada dia kata berpantang. Berpantang tu dia ada bertungku, dia ada ada dia buat tu kan, ada guna mandi air apa semua kan. Itu adalah rawatan komplementari. Ataupun yang tu yang guna produk semula jadi ataupun mengurut tu kan, ataupun satu lagi dipanggil senaman badan ataupun minda. Senaman badan ataupun minda ni contoh yoga, apa lagi, aquapuncture, yang tu pun masuk dalam komplementari lah tu ni. Aquapuncture tu ke apa lagi, contoh-contoh ada dekat belakang tu, saya tak sempat nak tu. Dalam buku teks awak, buka buku teks lah. Cuma ingat ciri-ciri perubatan komplementari itu tidak melibatkan pembedahan dan jahitan terhadap tubuh. Langsung tak ada guna bedah ataupun jahit-jahit. Okey, tidak menggunakan ubat-ubatan teraputik, dadah dan juga bahan kimia. Dia cuma ambil bahan semula jadi, mengambil kira pengamal perubatan moden, ambil kira dan juga tradisional. Lepas tu digabungkan. Sebab tu kita kata dia adalah perubatan komplementari. Pelengkap sebenarnya, melengkapi. Okey, produk dia adalah mungkin daripada semula jadi ataupun senaman badan minda lah. Okey, yang ni kan, akupuncture jarum digunakan untuk dicucuk pada kulit bahagian badan tertentu. Yoga dan meditasi untuk memperbaiki kesihatan mental dan fizikal secara keseluruhannya.
Tak sempat lah ni. Sekejap. Yang ni ubat moden tadilah. Ah, ada 3 jenis, saya tak ingat tadi. Ubat moden dikelaskan pada 3 jenis, iaitu analgesik, antibiotik dengan psikoteraputik lah. Kalau analgesik tu ubat berfungsi untuk melegakan kesakitan. Contoh Panadol kat rumah tu kan. Okey, lepas tu ada Codeina, aspirin. Kalau antibiotik yang tadilah saya dah terang banyak dah ni. Daripada mikroorganisma juga, daripada kulat sebenarnya. Kita ada contoh penicillin, streptomycin. Okay, lepas tu kita ada psikoteraputik. Sorry lah saya undur balik ni. Ubat digunakan untuk merawat pesakit psikiatrik. Yang ni yang penyakit minda, penyakit mental. Yang ada sakit stres ke apa-apa kan. Yang tu dia panggil ubat psikoteraputik. Ubat ini tidak boleh diambil sewenang-wenangnya dan memerlukan preskripsi doktor lah. Mengikut dos yang ditetapkan oleh doktor kerana boleh menyebabkan perubahan perasaan, pemikiran dan kelakuan seseorang. Sebab dia lagi kuat. Dia dadah dia dalam tu. So ubat ini dia dikelaskan pada 3 jenis. Macam dah pernah belajar pasal dadah lah. Stimulan yang tu perangsang, mengaktifkan kegiatan otak, badan dan pesakit, perasaan pesakit. Contoh amfetamina. Okay, lepas tu kita ada antidepressant. Kalau orang tu stres. Kan? Yang ni ubat ini berfungsi untuk mengawal keadaan kemurungan. Contoh imipramine dan amitriptyline. Okay, lepas tu kita ada juga antipsykotik. Untuk ubat yang ni ubat penendang. Contoh dia tranquilizer, barbiturat, dozapin dan haloperidol. Kalau awak tengok ni semua contoh-contoh ubat dadah. Sebab tu dadah kan. Yang ini memang dia kena ada ubat, ada surat daripada doktor baru boleh ambil ubat-ubat ni. Dia bukan senang-senang. Okey, saya nak pergi balik dekat undur ni, main baliklah kat sini. Yang ini apa dia? Yang ini perubatan komplementari tadilah. So aku panca saya dah bagi tahu tadi. Dia guna jarum-jarum-jarum tu kan. Jarum dia dimasukkan ke dalam titik-titik tertentu pada kulit disebut titik akupuncture. Yang ni biasa orang Cina banyak buat. Dan kemudian dimasukkan secara perlahan dan lembut lah. Okey, merawat, merangsang sistem saraf untuk melegakan kesakitan. Okey, lepas tu kita ada chiropraktik. Yang ni macam urutan untuk betulkan tulang, kedudukan tulang. Ada kan nama apa? Dia ada yang daripada Jepun, dia ada daripada Cina ke Korea. Dia ada 2 jenis sekarang yang saya dengar Soho lah. Nama tak ingat, tapi dia guna chiropraktik. Chiropraktik ni tak guna ubat juga, tapi dia guna kemahiran ahli chiropractor. So macam kalau kita sakit tulang kan, kedudukan tulang tu bergerak ke apa-apa, dia akan beki urut sikit dekat belakang, tarik sana tarik sini ada. Kalau awak pernah tengok video doktor tarik situ tarik sini, okey dah baik kan. Itu dia panggil ahli chiropractor. Dia buat apa? Chiropraktik. Berkesan untuk merawat sakit belakang dan leher, sakit sendi, sakit kepala dan kecederaan sukan. Okey, lepas tu last sekali adalah urutan tradisional. Yang inilah yang biasa orang Melayu buat. Urutan ialah kaedah untuk memanipulasi tisu lembut badan menggunakan tangan, jari dan penumbuk. Urut didapati dapat melegakan keresahan, kesakitan, keletihan, ketegangan otot dan juga masalah urat saraf. Okey, satu lagi sekarang, saya tapi tak masuk lagi dekat dalam textbook awak ni, silibus awak ni, dia ubat yang guna bau-bauan. Yang tu pun ni juga semula jadi daripada herba, daripada pokok lah. Apa tu? Dia macam terapi herba. Tapi dia bukan herba sangat, dia macam ni. Kat sini mana? Dalam teks buat awak ada terapi, ni kan terapi herba ni. Tapi dia panggil essential oil yang kuat-kuat sangat sekarang kan. Salah. Lebih pula. Ni. Hemopati ni ubat biji-biji putih. Yang ni dah selalu awak dengar. Lepas tu ni terapi herba. Menggunakan tumbuhan atau bahagian tumbuhan yang memiliki khasiat untuk mengubati penyakit. Penggunaan herba lebih diyakini oleh orang ramai kerana semula jadi dan tidak mendatangkan kesan sampingan berbandingkan dadah. Lepas tu ni homopati. Kepada pesakit berdasarkan gejala yang ditunjukkan. Dia memang rasa dia manis je, macam gula gitu sikit-sikit. Ubat yang diberikan menguatkan keupayaan tubuh badan melawan penyakit yang menyerang, bukannya menyediakan bahan untuk membunuh kuman tersebut. So yang ni semua ubat sesama dia bulat-bulat kecil putih gini, ubat batuk dia bulat-bulat kecil putih gini, semua sama. Kalau homopati tu warna putih gini lah. Botol je dia label lain-lain. Boleh tertukar silap-silap ibulan. Sebab tu dia kena nak ambil boleh. Tapi dengan ni, dan biasa pun memang boleh ambil sekali dengan ubat
moden sebab dia tak ada, dia memang daripada dia tak ada ni lah sangat kesan ni. Cumanya kalau biasa orang dah apply homeopati, orang tak ambil lah ubat-ubatan moden ni. Sama juga dengan herba. Satu lagi yang tak ada dalam ni yang saya nak beritahu, yang dia guna aromaterapi. Boleh juga complementary lah, tapi tak ada dekat dalam ni. Kalau dia tanya masuk kat mana, masuk dekat dalam complementary. Yang guna aromaterapi tu kan ada yang jual banyak sekarang essential oil. Dia panggil essential oil. Taruh minyak dekat dalam air, dia keluar jadi wap. Lepas tu orang pun rasa lebih tenang. Kadang-kadang ada dekat tempat ngurut dia letak sekali. Itu pun termasuk dalam jenis-jenis perubatan complementary, tapi dia guna minyak-minyak pure daripada tumbuh-tumbuhan. So penggunaan perubatan tradisional, perubatan moden dan perubatan complementary ni adalah sebenarnya saling melengkapi antara satu sama lain. Setiap cara tu dia ada kelebihan dan kekurangan dia lah. Cumanya kita lah yang decide nak guna yang mana. Itu je lah sebenarnya hari ni. Saya tak masuk dia ada lagi sikit sebenarnya, tapi biarlah berhenti kat sini. Sebab lama juga nak terangkan tentang penyalahgunaan ubat-ubatan tu dengan penggunaan dia kan. So saya nak berhenti kat sini sebab dah pukul 12.30. Habis dah masa sebenarnya. Ada nak tanya tak? Kenapa habis sikit lagi yang 10.1? Tak apa ke? Ni penggunaan ubat-ubatan moden ni. Dan semula jadi ni. Dia perbandingan dia lah yang ni. Contoh kalau nak habis. Boleh ke saya habiskan ni? Habiskan je cikgu. 8.1 saya pun habis ni lah dah. Sekurang-kurangnya habis satu topik kecil ni. 10.1 nanti kita masuk. Habis dah. Habis dah sikit Okey. Ubat ni ada dua jenis kan. Awak tahu. Buatan manusia, sintetik lah. Kalau manusia buat mesti sintetik. Polimer pun itu polimer sintetik. Kalau manusia buat je sintetik lah kan. Okey. Satu lagi adalah daripada sumber semula jadi. So kita boleh buat perbandingan lah antara sintetik dengan semula jadi ni. Contoh yang dia bagi kat sini, dihasilkan di makmal. Ni manusia buat ni dan dikomersialkan secara besar-besaran untuk kegunaan ramai. Okey, yang ini adalah vitamin C dalam bentuk pil yang dijual di farmasi. Padahal dekat dalam persekitaran kita pun ada vitamin C ni. Daripada buah. Kalau kita makan ni kan, contoh buah limau ni. Yang ini diambil, kita makan direct. So sebenarnya dia ada kesan lah. Kalau awak, dia tak perlu banyak pun sebenarnya vitamin C ni sampai kena ambil dalam bentuk pil. Kecuali kalau awak memang tak makan buah langsung. So memang kena ambil lah dalam bentuk pil ni yang dijual di farmasi. Kalau awak memang jenis suka makan buah-buahan, tak perlu pun kena tambah suplemen. Ni kan macam suplemen lah ni. Okey, lepas tu kita ada juga ubat. Dia kena ambil secara berterusan. Perlu diambil secara berterusan biasanya untuk penyakit kronik lah. Ataupun berhenti apabila telah sembuh. Contoh ubat tekanan darah tinggi, ubat tiroid, ubat kolesterol tinggi kan. So dia boleh berhenti kalau dah tak ada sebenarnya. Macam tiroid boleh berhenti. Kolesterol kalau dah tinggi, daripada tinggi dah turun jadi rendah, dia boleh berhentilah ubat-ubatan manusia ni. Kalau yang ubat semula jadi ni perlu diambil dan diamalkan secara berterusan dalam jangka masa yang lama supaya lebih berkesan. Contoh kalau madu kan, bukannya sekali makan je kurang dah batuk sesama. Tak, awak kena makan semua madu tu. Maka awak akan meningkatkan sistem keimunan badan sebenarnya. Dia bukan nak rawat tau. Dia nak kuatkan balik sistem keimunan badan kita. Jadi bila kita punya sistem keimunan badan dah kuat, barulah kita boleh lawan jangkitan penyakit. Okey, lepas tu ubat-ubatan manusia ni penyembuhan dia telah pun diiktiraf secara ujian klinikal. Tapi kalau ubatan semula jadi, tak. Kita cuma dengar mak kita royak, ayah kita royak, tok kita royak dulu gini, buat gini, jadi. Jadi dia pun apply pada kita. Dia banyak lebih kepada kepercayaan dan pengalaman orang-orang terdahulu. Okey, lepas tu untuk ubat buatan manusia pula, dia juga berisiko untuk mendapat kesan sampingan. Macam saya cakap tadi lah, kalau diambil tanpa preskripsi doktor, ubat tu boleh jadi dadah. Jadi dia perlu diambil ikut nasihat doktor. Doktor kata makan ubat batuk,
satu sudu besar. Kan, ubat batuk satu sudu besar. Kalau ubat batuk air tu. 3 kali sehari. Dos yang betul tu satu sudu besar. 10 ml. 3 kali sehari. Tapi ada orang makan sebotol. Minum sebotol terus. Yang tu dah jadi dadah. Dan dia punya kesan sampingan. Orang tu memang tak khabar lah biasanya. Laluk lah. Sebab dia terlebih benda tu kan. Kalaulah ubat semula jadi pula, dia berisiko dapat kesan kesampingan sekiranya digunakan tanpa nasihat daripada doktor. Tapi tak perlu pun dos tu, pesakit tidak mengikut dos yang betul. Kadang-kadang kita main agak-agak je, makan banyak ni, makan satu sudu ni. Itu masalah ubat daripada semula jadi ni, sebab kita tak ada detail dia satu-satu. Tapi hanya berdasarkan pengalaman dan kepercayaan. Kalau makan banyak ni, sembuh. Kalau makan kurang daripada ni, tak sembuh. Gitulah. Dia tak ada ni. Okey, dan last sekali yang ini ni. Mana saya cuba cepatkanlah penerangan dia ni. Kesan penyalahgunaan ubat-ubatan ni saya ringkaslah. Sebab saya sentuh juga tadi sikit-sikit. So, kalau kita guna dengan tujuan yang betul, dia akan menyembuhkan penyakit lah ubat-ubatan moden ni. Tapi kalaulah kita guna dalam tak betul, tak ikut dos yang betul, penyalahgunaan perubatan lah kita panggil kan. So dia boleh membawa kepada kesan sampingan yang berbahaya. Contoh, dia boleh menyebabkan kematian. Lepas tu dia boleh menyebabkan kesan sampingan yang teruk seperti alahan, muntah, sakit kepala, demam dan juga pingsan. Boleh menyebabkan ketagihan ubat jika diambil secara berlebihan. Macam contoh buat batuk saya bagi tahu tadi. Menyebabkan ubat itu kurang berkesan untuk melawan penyakit. Maka penyakit yang nak kita sembuhkan tu tak sembuh. Contoh saya boleh bagi antibiotik, doktor suruh makan 3 kali sehari. Awak makan sekali sehari. Lepas tu doktor kata makan sampai habis. Awak makan tak habis. Sepatutnya awak merencatkan pertumbuhan bakteria yang ada. Kita makan ubat antibiotik ni nak bunuh bakteria tau. Tapi dia bukan makan je bakteria bunuh. Sekali awak makan je bakteria tu mati. Tidak. Dia punya cara antibiotik ni dia merencatkan dulu pertumbuhan bakteria. So dia melemahkan. Bila dia rencatkan pertumbuhan bakteria, bakteria tu jadi tak sihat. Makin lama makin lemah, makin lama makin lemah. Bila dia lemah tu last sekali nanti baru dia mati. Tapi bila awak ambil antibiotik tu tak dengar cakap doktor. Doktor kata makan 3 kali sehari, awak makan sekali sehari. Ataupun paling senang ginilah, doktor kata makan sampai habis. Ramai orang buat ni. Doktor kata makan sampai habis. Awak lepas makan 2 hari. Dah baik dah, dah sihat dah. Tak payah makan dah lah ni. Tak boleh macam tu. Tadi saya bagi tahu dia cuba untuk melemahkan bakteria. Bila bakteria lemah, dia dah tak bagi kesan tau. Dia tak akan menyebabkan kita batuk dan sesama sebab dia dah lemah. Tetapi bila awak berhenti makan, sepatutnya ada lagi 2 hari lagi kena makan. Biasa doktor bagi ubat antibiotik ni untuk 3 ataupun 5 hari. Katalah ubat tu cukup untuk 5 hari. Awak dah makan 3 hari, awak rasa sihat. 2 hari lagi tu, awak tak makan. Ubat tu tak habis. Apa jadi? Bakteria yang dah nak lemah tadi, dah nak mati tadi, tiba-tiba tak ada dah ubat yang nak teruskan dia punya nak terus melemahkan dia tu. Maka bakteria tu tadi dah makin kuat balik. Dah jadi sihat. Dan awak kena serangan yang kedua tu, yang lebih teruk lagi. Sebab bakteria tadi telah pun rintang terhadap ubat yang awak dah makan tadi. Dia kata, ubat ni kita kena dah. Dia cerdik. Benda-benda mikroorganisme ni dia cerdik. Dia memang tak ada otak. Tapi once dia dah kena, dia tahu dah yang ini macam mana nak lawan. Sebab itulah badan kita pun sebenarnya badan yang cerdik. Dia ada antibody untuk lawan. Kalau dah kena kali kedua serangan, sepatutnya boleh lawan. Tapi disebabkan perangai kita yang tak dengar kata tadi, bakteria tu dah rintang terhadap antibiotik yang kita makan. So bila doktor bagi dos yang sama macam awal-awal tadi, dah tak berkesan untuk membunuh bakteria tersebut. Maka doktor akan tambah lagi dos. Tambah dos lebih kuat. Awak tahu bila dos ubat makin kuat ditambah, kesan sampingan dia makin teruk, makin besar. Tadi ada dah kan dekat perbandingan tadi. So itu yang berlaku. Lepas tu buat pula. Makan tak habis pula.
ketiga pergi, dos akan ditingkatkan lagi. Sampai bila nak tingkatkan dos? Dan bila semakin tinggi kepekatan dos yang kita ambil, maka sebab dia kan bahan kimia, dia ada kesan yang tak elok kepada kita. Jadi itu yang tak boleh. Makanlah ubat mengikut preskripsi doktor. Kalau awak makan ubat tu ada halahan yang ringan-ringan. Contoh kadang-kadang ada orang yang antibiotik ni dia jadi ada alahan kan antibiotik. Kena ingatlah ubat tu. Antibiotik jenis apa? Supaya nanti lain kali kalau doktor nak bagi boleh cakap kat doktor. Doktor saya alah terhadap ubat ni. Sebab kalau alahan yang ringan tak apa. Kita takut dia jadi berat dan boleh membawa kepada kematian. So itu adalah kesan penyalahgunaan ubat-ubatan. Dan setiap badan kita, badan saya dengan badan awak tak sama. Reaksi badan saya dengan badan mak bapak saya ataupun anak-anak saya ataupun adik-adik saya semua tak sama. Setiap individu sistem pertahanan dia berbeza. Maka awak kena monitor sendiri badan awak. Awak kena jaga sendiri badan awak. Awak kena fikir sendiri badan awak tu boleh buat ke tak? Mampu ke tidak? Kalau orang lain senang, orang lain susah terkena sesama. Tapi awak ni memang orang sebelah sesama je, mesti awak sesama. Jadi awak tolong. Yang ni lah yang nak kena makan ataupun buat sesuatu yang tak payah. Bukanlah makan ubat-ubatan moden tapi ambil suplemen yang boleh meningkatkan keimunan badan kita. Contoh yang paling mudah, kena makan seumur ubat madu. Sebab dia boleh mencegah, meningkatkan sistem keimunan badan kita dengan mencegah jangkitan batuk ataupun sesama. Tu salah satu contoh saya boleh bagi ke awak. So bila kita consume madu setiap hari, mungkin dia boleh mengelakkan kita daripada terkena sesama batuk dengan mudah. Kalau kita jenis macam tu, kalau kita jenis yang kuat, sebab saya cakap saya ulang sekali lagi, badan kita dengan badan orang lain tak sama. Sistem keimunan badan kita, cara badan kita melawan penyakit tak sama. Sebab itulah orang kena COVID ni macam-macam peringkat. Peringkat 1 sampai peringkat 5. Ada orang tak ada apa-apa, sihat kena. Tapi ada orang kena terus-terus. Dia berbeza. Setiap individu berbeza. Sama juga dengan ambil vaksin. Ada orang ambil vaksin, teruk kena. Ada orang ambil vaksin, tak ada apa-apa. So, setiap badan kita, sebab tu kita kena monitor sendiri. Kita tahu badan kita lebih daripada orang lain tahu. Dan kalau ada apa-apa jadi dekat badan kita selepas kita ambil makan, konsum ubat apa-apa semua, kita take note, ingat benda tu. Supaya lain kali tak buat benda tu. Sama juga kalau makan benda tu awak ada alahan kan. Makanan laut ke apa-apa. Makan je bengkak. Buahlah makan. Orang lain tak apa. Ataupun orang lain tak apa makan durian dengan ubat. Awak pun pergi makan dengan durian dengan ubat, lepas tu mabuk. Cukup, tak payah dah. Sebab ingat saya cakap, badan kita tak sama dengan badan orang lain. Kalau kita makan benda tu, jadi memudaratkan. Jangan ambil, jangan makan. Ingatlah sampai bila-bila. Okey, itu adalah 10.1 perubatan moden, perubatan tradisional dan juga perubatan complementary. Complement tu apa? Pelengkap, melengkapi. Okey. Saya rasa bolehlah berhenti. Sedang elok dah sebenarnya, lambat 4 minit. Tadi pun nak tunggu ramai orang masuk pun lambat juga kan start. So, sampai sini saja kelas kita hari ini. Ada nak tanya ke? Ya. Tak ada. Hari ni 6 orang saja. Tengah hari pun 6 orang. Kalau pagi pun lebih kurang. Entahlah awak nak buat kelas pukul berapa, tak tahu nak suruh ramai. Tak apalah, terima kasih banyak-banyak yang join hari ni. Semoga lain kali kalau saya buat kelas lagi, boleh join lagi. Okay, tak ada apa-apa. Kita dah nak start cuti ni. So, jaga diri elok, jangan berjalan kalau dah cuti sebab kes naik balik. Jagalah sebab kesihatan itu sangat penting. Jadi jagalah kesihatan kita elok nah. Okey, tak ada apa-apa. Kita jumpa lepas raya nanti. Tak tahulah PDPR ke ataupun bersemuka. Semoga apa saja pun yang terbaiklah untuk kita. Awak kena kuat musim ni. Jangan stres. Jangan cari penyakit. Satu benda yang sangat penting ni. Okay. Jaga mata kita, jangan kuat sangat main telefon. Kerja sekolah, tak buat mana. Kan? Join kelas tak mana. Bukan awak lah, orang lain. Tapi main telefon semua.
online seumur bukan saya tak boleh tengok. Saya boleh tengok saja malah nak geger. Kalau geger habis. Tak habis-habis 1 jam kalau boleh tu. Okay lah, tak apalah. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Walaupun Raya Korban. Sempena Raya Korban ni kalau boleh korbankanlah masa. Awak tak boleh nak korban lagi. Jadi korbankanlah masa yang ada untuk belajar sekali-sekala. Kan? Itu pengorbanan. Okay lah. Assalamualaikum. Salam. Baca doa ni. Baca surah Al-As. Lepas tu boleh live. Okay. Bye. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu.